Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ifsal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari sama-sama kita baca Fatihah dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jom kita berselawat. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertamanya marilah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillah. Lafaz alhamdulillah ini adalah lafaz yang diajar kepada kita, yang diberitahu kepada kita kalau kita nak memanjatkan rasa syukur, kita sebut alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita ni sangat banyak, sangat luas, sehingga kan kita tak dapat menghitungnya, sehingga kan kita tak dapat mengukurnya berapa banyak nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita. Nikmat yang paling besar ialah nikmat Islam dan nikmat iman yang ada pada diri kita. Itu yang paling besar. Kemudian kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi peluang untuk hidup, dijadikan untuk hidup dan untuk berbakti, untuk menjadi manusia, menjadi anak kalau dia seorang anak, menjadi abang kalau dia seorang abang, menjadi kakak kalau dia kakak, menjadi adik kalau dia seorang adik. Begitulah kehidupan kita. Yang kedua, kita sihat. Cikgu nak ucapkan tahniah kepada anda semua, pada awak semua pada pagi ini, pada waktu ini dapat bersama-sama dengan pertemuan mingguan kita dari unit bimbingan dan kaunseling Sekolah Kebangsaan Datuk Syed Zain Al-Sahab. Jadi setakat ini saya ucapkan tahniah kepada anda semua kerana masih lagi bersemangat, masih lagi rasa bersungguh untuk belajar. Kerana itu adalah tanggungjawab kita sebagai seorang anak. Kalau ayah kita, antara tanggungjawabnya ialah bekerja mencari rezeki untuk kita. Ibu kita antaranya ialah menjaga kita, mendidik kita, itu ibu kita. Tapi kita punya tanggungjawab kita yang paling utama iaitu belajar. Yang lain tu jadi nombor 2. Sebab itulah usia kita, pada usia kita ni adalah usia untuk belajar. Dan cikgu nak ingatkan semula, jangan lupa setiap kali hadir kelas akademik tu, tuliskan nama, rekodkan nama, catatkan nama dalam untuk membuktikan awak hadir. Kemudian yang kedua, tunaikan, buat betul-betul, laksanakan tugasan yang cikgu beri. Ya. Dan cikgu nak galakkan anda semua buka video tu supaya nampak wajah awak semua, dan cikgu boleh nampak wajah awak semua. Dah lama tak tengok, dah lama tak jumpa kan. Baik.
pada hari ini cikgu nak bawa lagi satu topik yang penting. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada anak-anak cikgu sekalian, pada semua yang ada dekat sini, terutamanya yang telah pun menyempurnakan, yang telah pun menjawab soalan saringan minda sihat, juga pentaksiran psikometrik untuk tahun 6. Tahniah pada yang dah buat tu, tahniah. Sekarang ni cikgu sedang analisa, sedang tengok apakah keputusan dia, bagaimanakah kedudukan anda semua dari sudut keperluan-keperluannya. Jika sekiranya ada tindak susul daripada cikgu akan ambil tindakan dalam waktu yang terdekat, insya-Allah. Tapi bermula pada minggu depan, insya-Allah. Jadi, dua perkara itu yang penting, terutamanya yang tahun 6, yang anda telah pun menyelesaikan psikometrik dan cikgu pun telah buat analisa, dan cikgu pun sedang proses untuk printkan sijil-sijil yang ada. Yang kedua, yang berkaitan dengan saringan minda sihat. Saringan minda sihat ni penting untuk kita, untuk memastikan kita berada dalam keadaan yang baik. Baik, topik pada hari ini. Apa dia topik pada hari ini? Topik pada hari ini cikgu nak bawa satu topik yang berkaitan dengan kesihatan mental kita, iaitu topik yang bertajuk SENYUM, senyum. Senyum. Senyum ini adalah reaksi dalam minda kita, emosi kita. Kalau kita baik, kalau kita dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang harmoni, dalam keadaan selesa, kita mudah senyum. Dan senyum ini dari sudut tuntutan agama kita pun digalakkan. Dan dalam hadis sebut, senyum ini, kalau kita senyum pada ibu kita, senyum kepada kawan-kawan kita, senyum pada adik-beradik kita, dia merupakan sedekah. Dapat pahala sedekah. Kalau kita senyum pada orang di sekeliling kita, kalau kita bangun pagi, kita lihat ibu kita, kita senyum. Senyum kepada ibu kita itu adalah merupakan sedekah, dapat pahala sedekah. Kenapa? Kerana dia melambangkan keceriaan. Kalau kita melihat orang lain melihat diri kita, bila kita melihat mereka berhadapan, bertentang mata, bertentang wajah, kita senyum, barangkali dia memangkinkan seseorang itu melihat, menjadikan diri orang yang melihat kita senyum itu gembira. Kalau kita pagi-pagi kita bangun, lepas tu kita tunjukkan wajah kita yang tak bersungguh, wajah yang masam, tentu orang yang melihat kita, adik-beradik kita lah terutamanya, sebab kita berada di rumah. Mungkin ibu kita, sewaktu ibu kita kejut kita, kita pun senyum pada dia. Senyum itu akan membuatkan ibu kita jadi lega. Sebab itulah kita dapat pahala. Dan pahala itu sendiri sebenarnya memberikan motivasi pada kita untuk senyum. Kerana senyum itu, dia salah satunya ialah mengukuhkan ikatan. Kalau dia dalam keluarga, mengukuhkan ikatan dalam keluarga dia, dengan mak dia, dengan ayah dia, dengan adik-beradik dia. Itulah hikmah senyum. Sebab tu senyum itu dia beri pahala. Jadi topik kita pada hari ini ialah senyum. Macam mana nak senyum? Ada orang tu dia perasan macam senyum, dia buat muka dia tutup. Perasan dia dalam hati dia senyum tapi tak senyum. Kan ada teknik-teknik dia. Kalau cuba kita sebut satu, kita sebut satu, muncung mulut kita. Sebut kita satu, kita mungkin muncung. Cuba sebut dua. Dua tu bibir kita terbuka. Itulah salah satu cara macam mana kita nak rasa ni kita senyum ke tak. Kita sebut dua, tiga. Boleh kita kata tiga tu pun boleh kita kata kita dalam keadaan senyum, sebab kita membuka anggota mulut kita supaya kelihatan berlawanan dengan orang apa yang kita sebut sebagai marah ataupun masam. Kau ni pagi-pagi dah moncong aja. Moncong itu istilah budaya kita. Kalau moncong tu mungkin orang kata kita marah, orang kata kita tak selesa. Tapi kalau kita senyum, kata bibir kita lebar je, mulut kita lebar, senyum begitu kan, nampak gigi ke, nampak apa ke, jadi orang boleh kata kita dalam keadaan gembira. Ataupun
Walaupun dalam hati kita bermacam-macam, tapi bila kita senyum, kita zahirkan yang kita ini mulut kita lebar ataupun mulut kita terbuka, jadi mungkin orang akan rasa lega. Mak ayah kita rasa lega. Alhamdulillah dia tengok anak dia sihat hari ni, senyum. Itulah topik kita pada hari ini. Jadi apa dia sebenarnya yang berkaitan dengan senyum ini? Senyum ini atau orang kata apa? Kalau dia macam orang kata murung. Kalau kita gembira, kita ketawa-ketawa, kita senyum, orang kata gembira kan. Jadi salah satunya senyum. Jadi senyum ini kalau kita amalkan dia, sebenarnya dia merangsang naluri kita ni supaya gembira. Dari senyum, kita senyum dekat orang, orang rasa lega dengan kita, orang bersangka baik dengan kita, jadi diri kita pun rasa sihat. Diri kita rasa, emosi kita rasa seimbang. Itu salah satu. Jadi ada juga senyum ini menggambarkan apa yang ada di dalam hati kita ni, satu kegembiraan. Kita senyum, kita rasa, bila kita gembira, kita senyum. Bila kita rasa nikmat, nikmat itu maksudnya anugerah, ada pemberian. Orang beri kita hadiah, misal kata, nah ni, selamat hari lahir adik, ibu kita bagi hadiah kepada kita. Kita pun dari perasaan dalaman kita yang rasa gembira tu, kita zahirkan wajah kita dengan wajah senyum. Macam tu. Apa saja yang kita dapat, apa saja nikmat yang kita dapat, kita senyum. Sebab senyum ini mempengaruhi persekitaran kita juga kadang-kadang. Kalau kita duduk sorang-sorang, kita senyum sorang-sorang, kan kita senyum sorang-sorang, orang pun tengok kita senyum sorang-sorang kan. Orang pun tak percaya kita macam mana. Apa pasal orang ni senyum sorang-sorang kan. Itu pada waktu ataupun situasi tertentu. Dan sebenarnya kita kalau melihat orang senyum, duduk sorang-sorang, dia duduk dekat tepi pintu, dia melihat luar, lepas tu dia senyum sorang-sorang, kita jangan bersangka tak baik dengan dia. Kita sangka baik dengan dia. Sebab kadang-kadang orang duduk dekat tepi pintu, kadang-kadang dia duduk tepi pintu, dia buka pintu, dia senyum. Kenapa? Bila dia buka pintu, bila dia menghirup ataupun dibuka tingkap pagi-pagi, dia menghirup udara yang segar tu, dia melihat atas, dia tarik nafas, dia senyum kerana dia tanda bersyukur melihat kejadian, keindahan, suasana pagi, suasana yang indah. Dia masih rasa lagi kehidupan dia pada hari itu, sebab tu dia senyum. Janganlah kita kata bila orang tu senyum sorang-sorang, gila ke apa orang ni senyum sorang-sorang. Tak baik macam tu. Biarlah. Kita sekarang ni nak mengambil yang positif dari perbuatan senyum itu. Tadi cikgu kata perbuatan senyum tu digalakkan oleh agama, dia dapat pahala kerana senyum itu adalah merupakan sedekah yang sangat mudah pada kita. Kalau kita nak jadi anak yang baik, nak jadi kawan yang baik, nak jadi sahabat yang baik, jadi ahli keluarga yang baik, kita selalu sentiasa senyum. Kadang-kadang untuk mengembirakan hati, walaupun dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita sedih, kan? Dalam keadaan kita sedih, macam mana kita sedih? Kadang-kadang kita dengar berita kawan-kawan kita yang jauh, yang tak dapat kita tengok. Lepas tu kita dengar saudara mara kita yang jauh, yang tak dapat kita jumpa. Kita dapat berita duka daripada kampung. Yalah, siapa yang tak sedih bila kita dengar berita duka? Jadi, walaupun kita rasa dalam hati kita, bila kita terima berita sama ada daripada telefon, ataupun kita baca daripada WhatsApp keluarga, ataupun kita dapat berita daripada orang beritahu kita ada sesuatu bencana ataupun sesuatu perkara yang sedih, kita simpan dalam hati saja. Jangan kita zahirkan terlalu sedih, kerana dia juga akan mendatangkan keburukan. Contohnya kita dengar berita kembalinya saudara mara yang kita sayang itu ke rahmatullah, kembali kepada Allah, meninggal dunia. Kita pun zahirkan rasa sedih itu dengan menangis, misal kata. Dahlah, kita tidak digalakkan menangis. Lepas tu
mudarat pula pada diri kita, emosi kita. Ya, kita kalau kita dengar berita yang tak baik pada kita, yang pertama kita ucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya daripada Allah kita datang dan kepada Allah juga kita kembali. Tetapi kita redakan diri kita dengan senyum dan kita memberi makna bahawa anggaplah orang yang telah meninggal dunia itu, yang meninggalkan kita adalah orang yang baik. Jadi kita senyum. Kerana siapa yang menyangka orang yang meninggal dunia itu baik, maka Allah Ta'ala akan berikan balasan yang baik seperti mana yang kita sangka pada orang yang meninggal dunia itu. Itulah kebaikan yang kebaikan kepada kita kalau kita mengamalkan tingkah laku senyum itu. Okey. Baik, selain daripada senyum itu memberikan banyak kebaikan kepada kesihatan. Fakta yang cikgu tunjuk tu, yang cikgu paparkan tu yang kedua. Yang kedua ialah memberikan banyak kebaikan kepada kesihatan. Fakta yang pertama tu dia berkaitan ketawa. Ketawa tu bab lain, Ketawa tu bab lain. Cikgu nak cerita pasal senyum dahulu. Kemudian kita hanya menggunakan 17 otot muka berbanding 47 ketika mengerutkan dahi. Bila kita senyum ni kita guna 17 otot aja. Tapi kalau kita mengerutkan dahi macam cikgu buat ni, dia 43. Maksudnya kalau kita senyum dan mengerutkan. Senyum ni wajah juga, kita gunakan otot mulut kan, kita senyum kan. Tapi kalau kita mengerutkan dahi, kita gerutkan dahi macam ni sampai nampak ada bekas-bekas kedutan ni, dia menggunakan 43 otot. Ikut sains kata dia menggunakan 43 otot. Jadi maknanya stres pada wajah itu kalau dibandingkan senyum dan mengerutkan dahi, senyum itu lebih rendah stresnya pada wajah. Sebab tu kalau orang yang selalu kerut dahi, orang kata nampak cepat tua. Orang yang selalu senyum, selalu memberikan senyuman, orang kata wajah awet muda, wajah ceria. Bila wajah ceria, orang tu akan kelihatan muda. Seperti macam tu. Kemudian yang keempat, mengurangkan kesakitan fizikal dan emosi. Kalau orang dia selalu senyum, dia dikaitkan boleh mengurangkan kesakitan fizikal. Fizikal pada muka lah mungkin. Rasa berkerut muka, rasa kulit rasa tegang aja. Kulit rasa tegang aja. Tapi kalau dia senyum, dia mengaitkan emosi dia dengan emosi gembira tu, dia menyumbangkan, memberikan kesihatan kepada diri dia. Itu yang dikatakanlah, dikatakan dalam fakta yang cikgu berikan tu. Kemudian senyum dan ketawa, ditambahlah senyum dan ketawa tu, bila biasa kadang-kadang orang senyum dia secara tak langsung kadang-kadang dia ketawa kan. Jadi senyum dan ketawa itu dikategorikan sebagai stres yang baik. Stres ni ada dua, stres yang tak baik yang pertama, yang kedua stres yang baik. Stres yang tak baik ni apa? Stres yang tak baik ni emosi yang menjulang dalam diri kita, menangis, marah, menjerit, geram. Lagi apa? Itulah stres-stres yang negatif. Ketawa, senyum, gembira, itu stres, itu adalah emosi-emosi yang baik yang dilahirkan dengan perbuatan suka, perbuatan senyum, perbuatan gembira, perbuatan ketawa. Itu mempengaruhi kesihatan. Sebab tu dalam keadaan sekarang ni kita kurang bergerak, nak main aktif dengan aktif pun tak dapat, nak main basikal pusing-pusing rumah pun tak dapat, nak berlari pun tak dapat, nak jogging pun bolehlah juga tapi terhad. Jadi itulah menyebabkan fikiran kita jadi tepu. Rangsangan
yang tidak gembira lebih banyak daripada rangsangan yang gembira. Jadi untuk buat diri kita ni gembira, kita tengok perkara-perkara yang kita suka, kita ketawa dan kita senyum, kerana dia membantu kesihatan dalaman kita untuk ceria, untuk bahagia. Dan bila kita ceria, kita bahagia, kita suka, emosi kita baik, kan senang untuk belajar, kan? Jadi kita belajar tu kita rasa sukarela, kita belajar tu kita rasa kita belajar tu kita rasa memang belajar tu tugas kita. Bila kita ceria, bila kita dengar azan, hati kita gembira, terus saja tunaikan solat. Bila hati kita gembira, bila kita suka, bila kita ceria, kita tahu selepas maghrib kita mengaji. Bila kita suka, bila kita gembira, bila kita ceria, kita tahu setiap malam kita kena buat kerja rumah. Itu kaitan dia dengan kehidupan kita. Senyuman juga mampu meredakan tekanan darah. Tekanan darah ni, kalau kita nak tahu, kita kena ukur. Kalau kita pergi klinik kan, kita nampak misi ke doktor ke, dia ambil satu tu diletak dekat tangan kita ni, kemudian ada satu pam tu, di pam. Kemudian ada satu tanda 1 meter untuk dibaca tekanan darah. Jadi kalau orang tu sentiasa stres, sentiasa tidak selesa, sentiasa tidak selesa lah, rimas dan sebagainya, darah dia, di dalam darahnya dikatakan, bila macam mana darah itu naik, sebab mungkin degupan jantung dia jadi kuat, pam darah tu jadi naik sampai ke bahagian dari bahagian otak sampai ke hujung kaki, seluruh badan, jadi tekanan darahnya makin tinggi. Itu salah satu faktornya ialah emosi. Dia ada banyak faktor, salah satunya ialah emosi. Dan senyum ini dikatakan boleh merendahkan tekanan darah. Mungkin bila dia senyum, dia mempengaruhi jantung, dia mempengaruhi fikiran, dia mempengaruhi perasaan. Bila tenang, bila nadinya tenang, jantungnya berdegup tenang, jadi aliran darahnya menjadi tenang, menjadi rendah. Itulah kaitan secara realiti kita sebut, dan sains juga menyokong seperti itu. Kemudian senyum mampu menjadi penawar pada penyakit apa tu? Penyakit yang kronik, penyakit rohani yang kronik. Dalam kita ni ada kalau kita belajar sains, ada sakit yang fizikal, ada sakit yang tidak fizikal. Sakit rohani dengan sakit jasmani. Sakit jasmani ni kita selalu dengar kencing manis, darah tinggi, apa lagi, kanser, sakit gigi, sakit kaki, terkehil, sakit urat. Tu semua penyakit fizikal. Tetapi ada penyakit rohani penyakit rohani yang disebut sebagai penyakit hati. Apa penyakit tu? Penyakit tu kadang-kadang orang tak nampak. Contohnya hasad dengki. Hasad dengki tak nampak. Kata orang dalam hati tak nampak. Membisikkan, bercakap dalam hati, iri hati, geram dekat orang, tak nampak. Tu sakit dalam hati. Okey, penyakit-penyakit dalam hati, penyakit iri hati, sakit hati, dengki, duduk dalam hati. Jadi dengan senyum itu, salah satunya boleh membantu meredakan penyakit kronik rohani. Rohani ni perlukan makanan dia. Fizikal kita, cikgu lari sikit. Fizikal kita ni, tubuh badan kita, berat kita, ketinggian kita, kesihatan kita, ada sakit tak sakit, tu semua dibantu dengan makanan. Kita makan, kita dapat bantu untuk kesihatan fizikal kita, jasmani kita. Tetapi rohani untuk menyembuhkan penyakit rohani, dikatakan menyembuhkan penyakit rohani adalah dengan zikrullah, zikir pada Allah. Zikir pada Allah ni ingat Allah. Ingat Allah ni banyak cara.
Mengaji ingat Allah, istighfar tu ingat Allah. Kalau tersalah cakap pada orang, kemudian kita istighfar, tu maksudnya ingat Allah. Mengaji ingat Allah. Benda-benda yang baik dikaitkan dengan perkara-perkara dengan mengingati Allah. Kalau orang tu tak ingat Allah, kalau orang itu ingat Allah, mesti dia buat perkara yang baik. Orang yang tak ingat Allah itulah selalu dia buat perkara yang tak baik. Pada waktu dia buat yang tak baik tu, kemungkinan dia tak ingat Allah. Itulah kita boleh katakan secara zahirnya nak faham. Jadi senyum ini boleh menjadi penawar, salah satu penawar penyakit rohani. Tapi penyakit rohani yang paling teruk sekali ialah khatamallahu ala qulubihim. Allah Ta'ala tutup hati. Kalau Allah Ta'ala tutup hati kita, maka kita tak akan dapat melihat kebenaran. Penyakit yang paling apa? Paling bahaya sekali dalam diri manusia ialah penyakit dalam hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullah marada. Dalam hati mereka tu ada penyakit. Allah Ta'ala itu kita nak kata, kalau dalam Quran kata penyakit yang paling bahaya sekali itulah penyakit hati, yang tak nampak dengan mata, yang tak boleh dikesan dengan alat-alat apa? Picagari ke apa ke, tak boleh nak kesan. Nak baik penyakit hati ni tak boleh diinjek. Nak baik penyakit hati ni tak boleh makan vitamin. Nak baik penyakit hati ni tak boleh apa? Tak boleh diubati dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan fizikal. Dia cuma boleh dibaiki dengan perkara-perkara dengan rohani. Jaga solat. Macam kita ni umur 11 tahun, 12 tahun, jaga solat. Orang yang tenang solatnya, dia boleh kawal diri dia masa solat, insya-Allah dalam solat dia tenang, luar solat dia tenang. Bermula dengan ambil air wuduk tu, ambil wuduk, tenang ambil wuduk, tenang ambil wuduk, tenang ambil tunduk. Dia boleh pelan-pelan dengan niat yang baik, ratakan air, basuh tangan, ratakan air kat muka, kemudian sampailah selesai di wuduk. Lepas tu dia berdoa, lepas tu dia berdiri menghadap kiblat, lepas tu dia angkat tangan, Allahu Akbar, dia niat dia solat. Tu salah satu cara untuk mengubati penyakit hati. Tapi hari ini kita belajar senyum. Kita belajar senyum. Jadi mudah-mudahan anak-anak cikgu yang ada dekat depan cikgu ni pada hari ini dapat belajar, dapat sesuatu pada hari ini, bahawa senyum ini sebenarnya memberikan sumbangan yang besar juga, antara sumbangan yang besar untuk kebahagiaan dalam hidup. Dia beri kepada kita ketenangan, dia merangsangkan kepada kita untuk bahagia, damai, tenang. Orang melihat kita, kita bahagia, kita melihat orang lain pun kita rasa bahagia. Bila kita senyum, kita akan rasa disayangi. Bila kita senyum, orang akan rasa kita dikasihi. Siapa yang sayang, siapa yang kasih? Mak ayah kita. Siapa yang sayang, siapa yang kasih? Adik-beradik kita. Siapa yang sayang, siapa yang kasih? Atuk kita, nenek kita. Kan? Jadi itulah yang perlu ada dalam diri kita, yang perlu ada pada diri kita, bahawa kita hendaklah sentiasa mengamalkan senyum. Mengamalkan senyum seberapa yang kita boleh. Kerana memang ada sifat semula jadi manusia orang yang tak pandai senyum. Memang ada. Allah Ta'ala anugerahkan dia, orang tu memang tak pandai senyum. Memang ada. Tapi walau bagaimanapun, cubalah kita senyum untuk menceriakan diri kita, untuk menjauhkan diri kita daripada stres, tertekan. Lagi apa lagi? Rasa bosan, rasa benci dekat orang, rasa tak suka dekat orang. Itu semua kita nak hindar. Marilah kita amalkan dengan senyum. Di samping senyum itu, kita yakin bila kita senyum, kita dapat pahala dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Itu yang paling penting. Baik, setakat itu saja pada hari ini. Semoga pertemuan kita sentiasa mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom, attention, always be inspired. Sekali lagi, buat sama-sama.
Attention. Always be inspired. Buka mikrofon, buka video. Attention. Always be inspired. Fatimah, buat Fatimah. Always be inspired. Baik. Okay, baik. Jadi kita setakat ni saja. Marilah kita sama-sama baca tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Cikgu tinggalkan anak semua. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam.